Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita hormati Tuan Pengurus Majlis kita pada pagi ini, khususnya yang kita kasihi Tuan Pengarah JKK sekalian pimpinan JKKP, kaki tangan muslimin yang hadir sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Ta'ala dengan pada kurnianya kita berada pada pagi ini dalam sesi soal jawab agama. Mudah-mudahan apa yang kita buat pagi ini Allah hitung sebagai satu amal soleh yang memberi kebaikan kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah yang Maha Mahsyar nanti. Dan mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita dan kurniakan kepada kita umur yang panjang agar terus dapat berada dalam majlis-majlis yang diberkati seperti ini, insya-Allah. Kita terus kepada soalan. Masa berapa? Setengah jam. Sabar tengah hari ni. Baik, kita terus kepada soalan pertama. Apakah pandangan mengenai zikir sambil melompat? Dan apakah hukum? Soalan pertama, panah dah. Zikir melompat dan hukumnya. Jadi dua benda sini. Yang pertama zikir, yang kedua melompat. Zikir ni bahasa Arab lah. Bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Dia dah jadi di Melayu kan dia. Daripada zakar, zikr, artinya sebut. Sama ada mu sebut di mulut atau mu sebut di hati. Sebutlah apa saja orang panggil zikir. Dia sebut dunia ke dia sebut. Rumah aku tu bagi zikir. Duit aku zikir pasal dia sebut. Tapi bila zikir yang dimaksudkan di sini mungkin zikir yang kita faham bahawa ialah zikrullah, iaitu sebut Allah, sebut nama-nama Allah, puji-puji Allah. Hukum berzikir ini sunat. Siapa berzikir dia dapat pahala, tak berzikir tak berdosa. Nampak? Yang wajibnya sembahyang. Maka banyak mana pahalanya bergantung pada banyak mana zikirnya. Kalau dalam hadis tak sebut bilangan, maka lebih banyak lebih baik. Kalau yang sebut bilangan tak ada lebih. Contoh Nabi kata man qala ba'da fi kulli duburi salat subhanallah sab'in wa salasan. Siapa yang sebut lepas sembahyang 33 kali. Nabi sebut itu ada nombor sini 33. Maka afdal kita buat dengan 33. Kita buat 34 tak afdal, 32 tak afdal. Pasal Nabi sebut nombor. Tapi yang tak sebut nombor, uzkurullaha katsira. Zikirlah Allah banyak. Jadi siapa lebih banyak lebih baik. 2 lebih baik dari 1 lah. 1000 lebih baik daripada 900. Tidak ada ketetapan. Baik, kemudian pula melompat. Kita faham tak melompat. Kita hayungkan badan biar terangkat, kaki kita tak cicak tanah, dipanggil melompat lah. Definisi takut tak faham benda mana. Nampak? Kemudian bila kita melompat, kita berzikir. Boleh ke tak? Boleh. Sebab Allah kata uzkurullaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubi. Hendaklah kamu berzikir sama ada mu sedang duduk atau mu sedang berdiri, termasuk diri itu berjalan, ataupun kamu berbaring-baring sambil tidur dan sebagainya, semua boleh. Dia lompat dia pun berzikir boleh. Dan yang tak bolehnya kita buat khas bila nak berzikir kena melompat. Itu salah. Ada beza tak itu? Mana kalau kita naik motor, kita berzikir. Subhanallah. Salah tak? Tapi kalau nak berzikir, zikir khas pagi ni zikir naik motor. Salah. Kita khususkan nak berzikir, caranya kena naik motor. Salah. Jadi bila kita berzikir, tubuh kita bergerak, tak ada masalah.
Tapi kalau kita gerak-gerakkan badan kita dalam zikir supaya orang tengok kita ni hebat, balik awal. Nampak? Jadi kita tak tahu orang ni ikhlas atau tidak. Kita tak nampak dalam hati dia, maka husnuzonni dulu, sangka baik. Nah, bukan saja orang berzikir je. Ada seorang duduk terpilih tu lama, dia duduk setengah jam buat benda apa ni. Ni memang nak mencuri dah ni. Salah kata gitu. Walaupun dia tu memang niat jahat, tapi tak nampak, jangan kata. Kata yang baik dulu. Begitu juga lah sampai jadi menari. Kalau kita menari di rumah kita, tak salah menari dengan bini kita. Capur ngetuk orang menari habis. Tak salah. Tiba-tiba sambil menari kita ingat Allah, boleh. Yang salahnya kalau nak berzikir kena menari. Itu sudah bid'ah. Nampak? Jadi pandai-pandai lah. Dan yang terbaik lagu mana? Perkara masalah ni ada khilaf ulama. Kalau kita tekan kau jadi balak. Macam kunut subuh lah. Imam Syafi'i kata sunat, Imam Hanbali kata tak sunat. Kita nak buat para juga, nak belawang juga. Jadi bodoh. Cuma yang terbaik, hak sahihnya, kalau nak ikut, lakotkan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Cara terbaik, contoh kamu nak ikut Rasulullah lah. Dan para sahabat. Para sahabat tak bangun menari, zikir, maka kita tak usah buat lah. Kita buat yang terbaik lah, yang terlepas daripada fitnah. Itu pula zaman sekarang. Sampai jadi dah macam breakdance dah, zikir tu balik awal. Cuma kita tak payah kata uduk orang. Nampak tak? Kita jaga kita duduk. Kalau kita nak buat yang terbaik. Nak syapu suku. Nampak tak? Ada rumah kat dapur, tak ada masalah. Gopang sambil goreng ikan syapu. Tapi kalau nak zikir tu kena syapa, kena joget gitu sampai jadi ada moonwalk, ada apa semua, jadi fitnah. Apakah erti jihad yang sebenar? Jihad ini bahasa Arab juga. Jihad, jahdun, mana kesungguhan. Orang yang bersungguh-sungguh dipanggil mujahid. Orang yang sungguh-sungguh. Kesungguhan itu dieja dengan jim, alif, dal, kesungguhan. Daripada perkataan jahdu. Jadi jihad yang kita sebut sini, yang kita nak maknanya ialah siapa saja yang bersungguh-sungguh bekerja keras untuk membantu agama Islam, dialah orang yang berjihad. Cuma jihad yang paling tinggi ialah mereka ini mempertahankan bumi umat Islam sehingga terbunuh dalam perang Badar, perang Uhud, perang di Palestin, Syria, Afghanistan dan sebagainya. Itu paling tinggi. Selain pada itu, dikira jihad kalau kita bersungguh. Nampak tak? Dia ni bersungguh-sungguh tolong agama, contohnya sampai tinggal kampung halaman untuk keluar berdakwah dan sebagainya, menyampaikan agama Islam, itu orang panggil berjihad. Ataupun dia pergi bantu orang Palestin, buat donation kutip derma berjuta-juta, pergi sana pula cari maknanya firma-firma yang boleh bangunkan rumah untuk orang boleh duduk dan sebagainya. Ada kesungguhan tak situ? Itulah jihad namanya. Jadi kalau kita tak sungguh-sungguh, dia tak panggil jihad. Macam kita duduk dia nyanda kat ni kita pun kata subhanallah. Dia tak panggil jihad gitu. Orang panggil berzikir je. Jadi jangan kita nampak jihad ini perang saja. Skop dia sudah kecil. Bila sebut komputer, jangan nampak internet saja. Ada benda lain lagi, kalkulator, komputer tau. Nampak? Makna Microsoft Word nak tarik surat. Komputer juga. Tapi bila kita sebut komputer, nampaknya Facebook. Jadi kecil dah skop dia. Nampak? Jadi jihad, semua perbuatan kita bersungguh-sungguh tolong agama Allah dengan nyawa, dengan harta benda, dengan lidah, dengan tulisan dan sebagainya untuk tolong Islam. Itulah orang yang berjihad. Dari mana asal sifat 20? Dia kata, apakah benar yang berasal dari falsafah Yunani seperti yang ceritakan oleh Tok Guru Haji Hadi? Asalnya zaman Nabi SAW ini turun satu ayat, sampaikan satu ayat. Dia tak ada kitab, bukan kata sifat 20. Kitab hadis tak ada, kitab tauhid tak ada, kitab fiqh, semua kitab tak ada. Turun ayat pun tak tulis di kitab ayat Quran. Nabi turun ayat bab semayang, hari itu juga Nabi kumpulkan sahabat, itu hukum semayang. Malam sekarang turun ayat wudu, Nabi siapa faham wudu? Dia tak ada bab lagi masa tu. Pagi esok turun bab cerai pula, Nabi sampai hukum cerai. Petangkaran sampai turun ayat haji, Nabi cerita haji. Selepas kewafatan Nabi, zaman salafus saleh, ulama pun mula mengumpulkan bab itu, dibuat suku.
Mana-mana ayat Quran dan hadis yang bab tauhid dibuat suku untuk mudah kita belajar dan kita rojak. Ayat berkenaan tasawuf ni buat suku. Ayat berkenaan jihad buat suku. Ayat berkenaan wudu, taharah suku. Kenaan ekonomi dan sebagainya untuk memudahkan kita. Nampak? Jadi pada abad yang ketiga Hijrah bangkitlah satu kaum, puak Mu'tazilah, puak Qadariyah, puak apa benda lagi, Khawarij dan sebagainya, yang memberi pandangan-pandangan yang menyeleweng daripada akidah yang sebenar. Termasuk pada zaman Syekh Sya'rawi ini. Sya'rawi pula, Syekh Asy'ari ini, Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ini pun terlibat dengan Mu'tazilah. Menyeleweng sudah fahaman dia. Tetapi dia didayahkan oleh Allah melihat Mu'tazilah ini adalah salah. Banyak berpegang dengan kebendaan, berhujah dengan menggunakan mantik, menggunakan akal semata-mata, menggunakan falsafah, sehingga tidak ada mana ulama-ulama Islam yang menang bila berhujah dengan puak-puak falsafah ini. Lalu Imam Asy'ari nak menyusun baliklah kaedah cara nak belajar tauhid mengikut sifat 20 untuk menolak hujah-hujah falsafah Yunani tadi. Jadi daripada inilah datangnya sifat 20, kerana zaman itu orang pakai akal, maka dia buatlah sifat 20. Cara dia ambil ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat Allah, ayat berkenaan sifat wujud, sifat qidam, sifat waqa', lalu ditulis dalam bentuk falsafah untuk mengalahkan falsafah. Jadi nak faham balik, tak ada masalah sifat 20 ni. Yang kita naknya belajar sehingga kita bertauhid kepada Allah. Kita ada dua jalan sekarang. Dua ni ahli sunnah wal jamaah. Sama ada cara salaf ataupun khalaf. Dua-dua ni adalah benar berlaku. Cara khalaf, cara kita kenal Allah. Ditulis apa? Sifat yang pertama yang kita kenal ialah Allah ini bersifat dengan wujud. Sifat yang kedua adalah qidam. Ni semua ni ulama sebut. Sifat Allah ni tak ada nombor. Dia bukan ada nombor 1, 2, 3 gitu. Dan apa dia buat itu? Mudah belajar. Dalam tauhid salah pula, dia tak tulis sifat wujud qidam baqa'. Dia kata, hendaklah kamu percaya, beryakin sungguh-sungguh Allah itu ada. Dia kata, dan hendaklah kamu tahu Allah itu tidak akan mati dulu, kini selamanya. Jadi benda yang sama ya dengan sifat 20. Cuma huraian sifat 20 lebih banyak kepada mantik, lebih banyak kepada aruf, yang kena sebab zaman tu orang menggunakan bahasa mengalahkan orang beriman. Nampak tak? Jadi sekarang ini ditimbulkan balik sifat 20 lawan dengan salah. Ini semua ni kerja Yahudi belaka. Bahkan kita wajib belajar. Pilihlah mana-mana salah dan salah. Dua jalan ni saya mengaji belaka. Tauhid salah saya belajar, tauhid khalaf sifat 20 pun belajar juga. Tak ada masalah. Cuma setengah-setengah guru tu kalau ustaz dia tak faham, dia terang kepada orang, menyusahkan orang. Benda yang orang belik nak faham. Patut terang orang ramai, cerita mudah-mudah dah lah. Jangan pakai kitab besar-besar. Jadi kita terang balik. Tak payah kita nak ibadah tauhid 20, sifat 20 tak payah berlawan dengan maknanya tauhid asma' wa sifat dan sebagainya. Dua-dua sama saja. Dua-dua ni imam mu'tabar belaka. Kita nak belajar cara tauhid salat pun boleh. Nampak? Tauhid asma' wa sifat, nak tauhid cara sifat 20 pun boleh. Yang penting ialah kita tauhid selepas kita belajar. Bukan suruh banyakkan kitab, bukan suruh banyak guru saja nak tauhid. Lepas belajar tu bab kudrat, keluar daripada majlis ilmu, bila belajar bab Allah itu kuasa, sama ada belajar cara salafi atau cara khalaf, mestilah beriktikad semua kerajaan atas dunia ini lemah belaka, Allah sajalah yang maha berkuasa. Gitu baru berhasil tauhid kita. Tentang jelaskan ciri-ciri tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah di bawah pimpinan Syekh Nazim yang disesatkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Dia nak ciri-ciri pula. Baik, bila sebut tarekat ni benda yang baik. Bila benda yang baik ada musuh. Mestilah ada musuh. Macam kita tanam sayur, ada tak musuh bagi sayur?
Ada lah. Lepas tu orang tanam sayur, kalau letak batak, orang letak siram, air tak boleh kurang, tak boleh lebih. Lepas tu letak gerang pula, lepas tu tak boleh panas sangat. Kena baja pula dan meracung supaya hasilnya itu selamat. Jadi kalau kita tanam lalang, apa buah baja? Tak payah racung, tak payah pasal dia tak ada musuh. Nampak? Begitulah dengan Islam. Nah, lepas tu dia ramai musuh. Dalam ilmu tafsir masuk benda-benda yang mengarut, merosakkan tafsir. Sehingga ulama bertengku-lumuh menjaga tafsir-tafsir daripada anasi-anasi yang tidak betul. Dan dalam ilmu hadis masuk orang-orang yang tak tanggungjawab mereka hadis, termasuk tarekat, benda yang baik. Tarekat ini sebenarnya satu perkara baik yang menjadualkan kita dalam berzikir. Pasal kita kalau tidak jadi lala berzikir. Kali berzikir rajin sangat, dengar ustaz mengajar TV 3 hari 3 malam berzikir. Lepas tu tak berzikir pula 7 bulan. Jadi tarekat ini buat macam jadual lah. Macam budak sekolah yang ikut jadual, ikut tengok. Kalau ikut jadual senang, dia bawa beg, buku dia ikut jadual saja. Yang tak pakai jadual bawa semua buku. Betul tak? Penuh dalam beg Angry Bird, gitu jalan. Itu saja. Cuma tarekat Naqsyabandi adalah tarekat yang molek, yang mu'tabar. Yang masalahnya tarekat Naqsyabandi Al-Aliyah. Ini yang jadi masalah sekarang. Masalah mana yang jadi isu? Bukan semua Naqsyabandi. Naqsyabandi dia besar macam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i molek tak? Molek dah tu kat Bukit Bintang minum arak mazhab Syafi'i tak? Malam minggu betul tak? Bolehkah kita hapuskan mazhab Syafi'i dengan sebab ada duk minum arak, mazhab Syafi'i minum arak tu Melayu tu. Jalan Syafi'i, jalan Bukit Bintang, jalan Pir Ramli, jalan Tan Semaih. Bolehkah kita kata okey mazhab Syafi'i sesat? Boleh tak? Mazhab Syafi'i tu kena pada tarekat Naqsyabandi secara kiasan. Hak Aliyah ini hak Syekh Nazim Kabbani. Baik ciri-ciri kesesatan dia, hak tu tanya Jakim, pasal Jakim yang bertuakan. Faham lagi? Jadi sepatutnya yang betul sekarang bukan orang lain menjelaskan kesesatan. Kalau benar kesesatan itu berlaku, pihak Jakim dah tugas dia dah yang memberi penerangan kepada rakyat Malaysia. Tugas dia, bukan tugas orang lain, bukan geng-geng Facebook. Mu yang patut akan sesat, mu kena jelaskan kat mana sesatnya supaya orang faham. Betul tak? Ni dia patut sesat tu dia diam. Patut kan jelas geng-geng Facebook macam-macam. Itu masalah. Kena betul dia kata. Kena gitu lah. Dia orang penting dia boleh jelaskan. Orang tak penting tu mengarut habis. Sebab tu pengarah bersyuarat dengan pengarah-pengarah benar tak? Benar tak? Kemudian pula office boy nak masuk juga meeting. Boleh tak? Tak boleh. Dia saya sini kok. Saya JKKK. Saya kerja sini kok. Saya nak meeting je kok. Tak boleh, tak boleh. Nampak lagi? Bidang kuasa awak tak ada. Soalan terusnya, apa pendapat utama ni penyanyi Habib Syekh As-Saghah pula dah. Di Facebook banyak mengaitkan menyebut dengan tarekat Naqsyabandiyah yang dipimpin oleh Hisham Kabbani. Setakat yang kita tahu ni wallahu a'lam dia ni tarekat Naqsyabandiyah itu ataupun tidak. Yang kita kenal Habib Syekh ni dia seorang yang sangat suka kepada qasidah. Itu saja. Lebih pada itu tanya orang lain. Cuma fitnah sekarang. Dan kalau kita nak buruk-burukkan orang dengan buat gambar je, buka Photoshop, ambil gambar hak salah seorang, yang kontroversi, lepas tu ambil kawan-kawan yang kita tak suka, bawa. Tengok dah masuk kumpulan ni dah. Kita tak bodoh tekan baca ni. Guna ni dia di sini. Padahal gambar je. Kalau dia letak gambar ayah kita, guna. Kalau dia letak gambar ayah kita seorang lagi, kita share tak gambar tu? Tak. Itu kita tanda kita tak beriman. Bila hak orang, kita letak, hak kita jaga. Nabi kata kamu tak akan beriman, melainkan kamu jaga sahabat-sahabat kamu, orang beriman, apa yang kamu jaga untuk diri kamu. Nampak? Bila letak gambar orang, cepat-cepat je kita. Kita bukan puak Habib Syekh, tidak. Tapi bila benda tu tak ada lagi kesalahan, kita tak nak kata tiap orang beriman. Tak kata Habib Syekh duduk tepi jalan, dua pendek kan. Pakai gelang tangan. Tak boleh nak kata uduh kat dia. Dia tu, tak tutup aurat, tu barang yang salah. Tapi benda yang kita tak nampak, ni memang nak samun ni.
Tak boleh. Yang salah dia pakai gelang mah. Yang salah dia pakai rata, dia lelaki. Yang salah dia seluar pendek nampak orang. Tapi nak tambah, ni nak sama orang. Tak boleh. Nampak? Nampak salah, baru boleh kata. Dan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada berpuluh banyak ni. Apakah hukum isteri tidak menyalami suami sebelum ke pejabat kerana dia tidak mahu membatalkan wuduknya untuk tidak menunaikan salat sunat duha? Sudah tibanya dia di pejabat. Sekian, terima kasih. Ini soalan ke-10 lah daripada seorang isteri yang tidak bertimbang rasa. Boleh? Jadi dia tanya hukum dia kalau dia nak pergi ke pejabat, dia kena salam dengan tok lelaki dia. Dia tak mau salam gitu. Kalau salam batal wuduk, kayak gini nak apa benda ni nak benda? Nak solat duha. Dia nak solat duha. Jadi nak solat duha kena ada wuduk. Jadi macam mana dia tak mau salam? Kita kena tengoklah benda apa yang lebih besar waktu kita buat. Kita tengok hak mana lebih besar waktu kita buat. Rupa pakai tudung dengan pakai kain mana besar? Pakai tudung comel, tudung bawah, tudung kerisi, tudung air, tudung seluar kuning. Lepas tu tak tepik pula dua tis sini, kena dengan cilok comel pula, sini jas, sini biru. Shadow berpada rumah. Pipi pula pink, mulut pula merah macam anak anjing. Cuma kain tak pakai. Balik awal. Jadi mana antara kita salam untuk lelaki kita tu pahala dia dengan pahala solat duha mana besar? Besar salam untuk lelaki-lelaki. Jadi pandai-pandai lah. Baik, kita cakap apa nanti. Baik, kalau kita salam, kita kat nak ambil ulu payah pun di pejabat. Dah payah mana sebenarnya buat payah. Sebab semua rasanya semua pejabat sekarang ada tanda. Jarang kita dengar pejabat yang mana kalau nak pergi tanda kena tanda surat. Faham tak? Kena turun cari masjid. Jadi senang saja. Nak wuduk lah di pejabat tadi. Benda mudah saja. Masuk dalam ofis, kita ada tuala kecil, ada tisu, ambil wuduk dalam ofis. Kalau tak pun, kita kabarlah ketuk lelaki kita. Kita nak salam ni, tamu yang batal wuduk. Tak ada masalah. Dalam ketika aman, tetap tangan bawah tudung. Tak ada masalah. Ataupun beli sama tangan hoki tu. Tidak lah rasa hati sangat. Dia tak boleh salam. Laki dia salam, tak boleh. Duha. Kenapa? Dia alasan duha. Salamlah, biar kamu tak salat duha pun tak apa. Suami mula syurga dengan kamu. Mu tak kahwin lagi, ibumu syurgamu. Mu kahwin dah, suamimu. Walaupun suamimu hitam, mu putih selepu. Itulah syurga dengan kamu. Jadi lebihkan suami. Jangan main-main suami. Suami nak pergi kerja, tunggu. Faham tak? Nak jadi isteri salihah harap. Nak muluk aja. Jangan bagi suami bawa barang-barang masuk dalam kereta bagi. Kalau suami nak jadi pejabat, fikir je kita bini pegang, bawa pergi dalam kereta. Kalau bilang bini lelaki dia orang geng orang dekat, supir tu bini bawa. Faham tak? Pun dalam kereta. Biarlah orang dekat pun dia sayang lelaki dia. Faham lagi? Kita buka pintu kereta lelaki kita. Sila masuk bang. Kita tutup. Faham tak? Itu orang sayang suami. Tapi biar kaki dia akak dulu. Tali awal. Masuk si kaki. Itu orang sayang suami. Jangan duduk atas rumah. Laki nak pergi kerja, pergilah. Nak turun lah. Hidup sibuk tengok main jalan. Dia laki nak turun. Kalau sayang lagi, biar dia undur tu, kita duduk belakang kereta. Undur. Aku sayang lagi. Kalau banyak orang rumah begitu tak? Ada gitu? Ada tak buat gitu? Jangan lebong. Buat gitu? Ya. Jangan canggih sama lagi.
Tunggu. Okey, jalan. Bapa itu kita sekilo tu kita nampak set mirror tu ada lagi. Tu sayang dulu. Tu baru bini. Balik tu dia tak dah berhenti golek tayar kereta tu tak dah berhenti. Isteri sudah ada di muka itu di tangga. Nampak? Tu yang terbaik kalau dapat lah. Kalau tak dapat carilah. Kita tak dapat lagi. Balik sambut. Keluar pintu pegang tangan dia dulu, cium. Pagi nak pergi kerja, cium tangan dia. Sebab suami kita keluar belum garanti balik. Kena molek mati pada hari itu. Balik tak? Tak balik. Balik dalam kotak. Tak. Sakit dan sebagainya. Ni tak laki balik pun tak agak. Biar dia dulu turun, dia tahu dah. Dia akan WhatsApp dah. Abang dah bergerak atau tidak? Ada kat simpang terpilih mana sekarang? Berapa meter? Laki dia jawab, tak tahu lah. 731 meter daripada. Tu cara dia. Kau seronok main WhatsApp. Tak? Dia WhatsApp dengan orang lain. Dekat dah. Buka gate. Tunggu kat gate. Masuk. Biar jadi Nepal. Betul tak? Bawa suami masuk dalam rumah. Buang kok dia pakai kok. Seluruh nak buang tu. Dia duduk. Piping dia duduk ni makan dan sebagainya. Pasal suami kita. Ni duduk. Laki balik nak makan nasi, panggil yang. Mana nak makan nasi ni? Bawa. Anak kena kabar mak ayah balik tu. Balik budak datang ni. Yang kedua, macam manakah konsep romantik dan bertimbang rasa dalam hubungan suami isteri yang bekerja menurut ajaran Islam. Nampak romantik. Patut ayah jawab, kamu tengok Titanic dah tak? Dia gini dekat kalau romantik ni, kalau cerita bab mesra. Maknanya yang terbaik sekali ialah pada malam pengantin. Betul tak? Malam pengantin, suami pun comel, bini pun comel, rumah pun bersih, wangi pun wangi. Tapi benda tu berlaku dah sekarang? Tak ada. Sebab apa sekali saja. Sebab tu salah konsep raja sehari. Sehari tu ya raja. Lepas tu jadi kuli. Hari malam pengantin lah kita dapat tengok bini kita comel, seksi, wangi dan sebagainya. Ni ada tak benda gitu? Tak ada dah. Salah tu. Patut kita berhias ni menjadi pengantin sokmo untuk suami kita. Ni kita nak pergi luar baru pakai comel. Nak pergi jabat baru letak shadow. Di rumah ni sisi ikan fisi. Kalau 3 kepi yang tak kena. Nak pergi jabat baru lama lecu. Di rumah nyong ngicik. Bukan parut nyong. Lagi kata bini aku macam kucing. Jadi malam pengantin kan lebih. Kan comel, kan wangi. Kalau ada begitulah. Cakap pun lembut. Ada laki dia marah ke bini malam pengantin? Ada laki dia pergi main badminton malam pengantin? Benda tu kita kena tengok. Ni kena tinggal sama bini. Tak, kalau laki pun salah tak. Main badminton 2 jam, sembang 3. Jadi 3 jam tinggal bini. Tu baru main badminton. Kau pusat, kau ngaik. Lagi lama. Balik sekejap ambil upah pun keluar. Balik tak balik sekarang pukul 1 malam. Nampak? Tapi malam pengantin ada laki pergi keluar mengai. Malam pengantin keluar pergi canak suntuk. Ada? Canak dalam bilik. Betul tak? Malam pengantin ada orang keluar meeting. Orang pergi main golf ada? Laki. Orang pergi main pusat ada malam pengantin? Tak ada. Dah keluar bilik tu lagi. Seronoknya. Kalau kita kena jaga benda lagi, kita baru kita nampak. Saling jaga menjaga. Orang perempuan kena ingatlah, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna al-ayat. Kecantikan kamu, solehkan kamu
Gubahan baju-baju kamu, cara kamu mengikat tudung yang cantik itu, terbaik ialah untuk ditontonkan kepada suami. Jadi kita tak malam pengantin yang comel. Leni tak comel dah. Malam pengantin tu wangi. Tengok dia punya malam pengantin, kita tengok dia punya cadar tu hujung dengan hujung tu timbang air. Patah toilet tengok patah toilet di tepi. Nah, kena je. Ada sampah tak malam pengantin atas katil? Tak ada. Atas-atas ada sampah tak malam pengantin? Tak ada. Dalam bilik busuk tak malam pengantin? Tak ada. Bandingkan pergi hotel. Pergi hotel Hilton, hotel Mandarin. Kita masuk, dia siap dah. Tengok bilik hotel kita masuk 5 bintang. Comel. Cermin ada kotor tak? Tak ada. Atas meja cermin ada kotor tak? Tak ada. Habuk pun tak ada. Cadar gua ni. Itulah rumah kita setiap hari. Faham tak? Tapi itu hanya berlaku macam hotel tu malam pengantin. Leni ada gitu? Tak ada. Tuk lagi balik, belakang atas katil, dengung, aduh bunyi. Pelayar. Ada masalah. Macam-macam. Jadi kalau kita ni kita kena ingat, sapah penuh atas latar. Dia ni dah 3 tahun dah kahwin. Malam kantin licin. Yalah. Dalam tengah malam untuk lelaki bangun nak pergi kencing sembang apa. Ni kepala ni robok, mandi robok. Apa buka habis sepak baju dalam. Kalau lagi macam gombeng-gombeng. Kalau lelaki pun salah juga. Malam pengantinnya comel. Malam-malam dia ni tak comel dah. Loreng dek, dia bola. Macam Cina gila. Aku balik ulung yang ni. Pakai blackout ni ulungnya suami ulung. Tinggal sikit macam minister. Macam nak naiknya. Jadi nak romantik pun kurang. Jaga badan, jaga keterampilan. Gunting rambut, kalau lelaki gunting rambut untuk siapa? Untuk isteri dia tengok. Faham tak? Kalau lelaki pergi gunting rambut kena ingat, aku nak buat pesen gini pula, comel gini sikit. Untuk bini kita tengok, bukan untuk orang lain. Tapi kita tak ada lah. Untuk bini, untuk orang lain pula. Kenapa orang laki-laki boleh kahwin sampai 4 orang, isteri tak boleh? Dia tak puas hati. Makin sama, soalan yang sama dengan Norga Asyik. Soalan yang sama je. Ni deki. Jadi kenapa orang perempuan tak boleh nak kahwin lebih? Jawabnya kalau mau kahwin lebih, anak nak lebih apa? Anak mu, laki ada 4. Tak, keluar anak beranak seorang, nak lebih apa? Lepas tu nak tengok tanda ni, jimuk berapa bulan ni, berapa bulan. Lepas tu tengok hidung macam betul laki nombor 1, hidung pen. Faham tak? Nampak mulut pula, mulut muncung itu macam tu laki nombor 2. Faham? Dahi pula luar macam tu laki nombor 3. Kulit hitam macam nombor 4. Nak bin mana? Lepas tu masalah saka, masalah keturunan, masalah faraid, masalah tak? Masalah. Jadi sebab apa? Sebab bila-bila dibolehkan untuk memudahkan urusan seorang isteri itu juga. Sebab apa? Lebih banyak kaki tangan dalam jawatan, lebih ringan kerja ke atau lebih berat? Saya jawab. Kalau tak bodoh. Lebih ringan ke lebih berat? Ada yang berat. Tak lah, kalau lebih biasanya kalau lebih ramah tambah. Kalau yang okey. CP asalnya lebih ramah tambah, lebih ringan. Itu cerita dia. Baik, kita kerja sekarang ni di sini berapa hari seminggu? 5 hari. 5 hari. Kalau kita di staf wanita diarahkan mulai Jun 2015 hanya bekerja 3 hari sahaja. Dan gaji sama. Kamu nak boykot tak buat demonstrasi? Kerja pendek, gaji sama. Nak mengamuk boleh? Gila, seronok lah. Tapi itu juga dengan dapat madu. Sipir kita gitu.
Hari-hari ni yang kena buat pagi kena dia sarapan, dia tuala marah, lambat tuala kena marah, gosok baju tak ingat gosok sebelah kaki. Atau tak mu ni bodoh sama. Meeting dengan bos ni kaki pula gosok sebelah. Jangan hari nak siap lah bitu bini letih tau. Pas malam karang pula tu. Kau layang dia. Nah, ni boleh dia jejak lagi lah. Abang masuklah cepat. Pukul 11 ni. Nanti dulu lah. Nak tengok MU dulu. MU lawan Kampung Pandang. Satu setengah malam baru masuk. Layang ke dia pula. Letih tau. Letih. Bila dia maju, kita lagi off lagi. Hari off, main Facebook, main Twitter. Betul tak? Gaji sama. Setuju tak? Sekiranya kita tak pernah menazar tapi kita mampu untuk menunaikannya. Bagaimana cara kita untuk menggantikan? Kita pernah menazar dan kita tapi tak mampu nak ganti lagu mana? Baik. Kita bernazar nak sembelih lembu. Kalau kita dapat menjawab jawatan dalam permohonan kerja di JKKM ini, nampaklah kita kerja wajiblah kita bernazar, tiba-tiba dia tak mampu. Bila kita tak mampu, kita kena bayar denda je. Faham lagi? Kena puasa 3 hari niat bayar denda nazar. Faham? Kerana kita tak mampu. Kalau mampu, dosa tak buat. Faham? Bagaimana cara yang sesuai kita nak tegur orang yang lebih tua dari kita yang melakukan kesalahan? Baik. Orang yang melakukan kesalahan orang lebih tua pada kita, dengar balik-balik. Ni dia sendiri dalam bab adab. Adab ni menjaga akhlak kita. Adab kita ni tak sama. Adab batu ulama dia buat susun. Adab kita dengan ibu bapa lain. Adab kita dengan anak-anak. Adab kita dengan suami. Adab kita dengan guru. Adab kita dengan orang yang lebih tua. Adab kita dengan pemimpin atau raja dan sebagainya. Faham? Adab kita dengan kawan. Adab serta jiran. Ada berapa? Jadi gini, mudah-mudah cakap. Ayah boleh suara tinggi dengan anak. Anak tak boleh. Mak boleh juga kau anak. Anak tak boleh juga kau mak. Faham lagi? Cuma adab. Kena terima konsep tu. Mana dia kau ni suara tinggi lah. Faham? Toki boleh dia kau cucu. Cucu tak boleh suara tinggi tak. Faham? Suami boleh suara tinggi, bini tak boleh suara tinggi. Mereka suami pekok, itu boleh. Makan nasi bang. Okey. Pasal tak apa dengar. Itu lain. Faham? Gajah, kita rakyat tak boleh suara tinggi. Faham? Dia boleh suara tinggi, tapi tegur tetap tegur. Adil nasihat. Mak kita salah. Mak kita sudah ambil duit orang lain. Faham? Haramlah kita boleh tegur dan memang tugas anak untuk tegur. Ada orang kata tak boleh tegur, salah. Mesti tegur. Cuma tak boleh herdik, tak boleh dirkok, tak boleh kurang ajar dalam berbahasa. Tetap haram. Mak kena tak boleh ambil ni rata mak long. Haram mak, berdosa mak. Itu teguran. Tak boleh tinggal. Apa punya mak lagu ni? Tak boleh. Haram. Faham lagi? Kena denda. Salah, tetap salah. Ayah salah, kita kena tegur. Ayah mayat subuh 3 orang. Asal mayat subuh 3 orang. Anak boleh tegur ayah. Mayat subuh 2 orang. Ayah. Bukan 3. Awak ayah buat 3 itu salah tu. Tu mazhab ayah ping ayah. Apa gitu. Ayah dia tak boleh marah. Sebab dia sudah jaga adab dia. Cara dia tegur pun tidak kasar. Faham lagi? Dia ayah dia sedih menangis kerana anak dia terhaka ke dia. Ayah yang berdosa. Tapi kalau anak yang direkah, ayah tak boleh. Wala tamharhuma, jangan kamu anak-anak tinggi suara kepada orang tua kamu. Faham? Staf boleh tegur tak pengarah? Boleh. Kalau tak tegur, jangan pengarah. Tapi kena jaga adab. Faham? Sebab dia pemimpin kita. Tapi salah, tetap salah. Mesti jangan dia tak dia tegur. Pasal bos dia pakai baju salah kita nak cepat. Faham tak? Tuan anak tu pergi luar. Jadi nak tegur tak? Dia pengarah, tengok je lah. Mesti kita faham. Baju bos keluar, underwear keluar. Baju kuk masuk dalam underwear. Faham? Jadi tegur tak tu?
tu contoh tegur lah. Tapi cara lagu tu lah yang kita jaga adab-adab dia. Apakah kau orang yang suka cerita aib orang lain? Aib ni benda apa? Aib ni benda kemaluan. Mana kalau orang tengok, kita rasa malu. Kalau orang tahu, kita malu. Faham lagi? Itu yang panggil aib. Aib dua. Aib yang gini zatiyah dan ada yang maknawiyah. Aib zat ini anggota badan. Macam tadi lah. Aib tak? Kalau kita perasan. Nama benda? Habis. Pergi masuk pejabat. Tak sedar petang baru sedar. Patut orang duduk gelak. Lazy tak catching. Duduk dalam pula tak makan. Jadi kita masa kita tak tahu, kita rasa malu. Tak. Tiba-tiba tahu. Dalam lift baru tahu. Rasa sejuk. Itu contoh air. Nak faham bahasa kita ngajar. Gurau-gurau lah tapi nak suruh faham. Jadi kalau benda-benda ada satu lagi dipanggil aib yang makna tak seperti akhlak dia, rumah tangga dia yang kita duk cerita ke orang. Jadi kita nak tahu dosa atau tidak, memanglah dosa. Dosanya dosa besar. Aib dia, kita dedahkan aib dia tu, kita tanggung dosa dia, dia dapat pahala kita. Sekadar mana, besar mana tugas kita buat kerja mengaibkan dia. Mungkin ambil semua amalan dia, mungkin separuh. Wallahu a'lam. Nampak? Nabi kata ahibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kasihlah kepada saudaramu apa yang mu suka berlaku pada dirimu. Contoh, ada budak perempuan tak tutup aurat. Kita ambil gambar dia pun dalam Facebook. Nampaklah aurat dia. Faham? Nabi kata sini, mu suka tak kalau gambar binimu, gambar anak perempuanmu orang buat gitu? Dia suka tak? Tak suka, jangan buat anak orang. Faham lagi? Termasuk gambar kemalangan, nampak aurat. Dia nak cerita kemalangan tapi nampak aurat. Faham lagi? Nampak aurat mangsa, aurat mayat, aurat orang yang cedera. Malu tak dia? Malu kita share dalam Facebook. Itu syaitan mereka. Hak mati, mata keluar, lidah terjelek. Kalau ayah kita rasa sedih tau. Tengok gambar tu orang share, kita suka tau. Gambar ayah kita terjelek, accident, kita seronok tak orang share? Tak. Jangan share ayah kan. Konsep kita Islam. Nampak? Banyak benda nak share cerita lain. Share cara buat cok kodok biris. Faham tak? Yang Tuhan tak marah, betul tak? Itu baru orang bijak main internet. Hari ni kari kepala lembu. Faham tak? Esok pula kepala ayam celup tepung. Faham tak? Itu kita share. Cara menggosok baju sambil berduduk. Banyak benda boleh share. Ni gambar orang. Kalau gambar kita pandai, gambar anak kita pandai, gambar bini kita malu. Tak setuju lah. Walaupun dalam bab dakwah menaikkan gambar jauh nampak, besar jadi blur habis. Tak kira, tak ada masalah. Dimaafkan pada syarak. Kadang-kadang yang orang tak terlibat, yang salahnya menteri tu, yang zalimnya menteri tu, yang ambil wang rakyatnya menteri. Kita pergi ambil gambar anak dia, cari yang tak molek, post kat orang. Betul tak? Ni salah. Anak dia tak ada kerja. Faham lagi? Yang salah ayah dia tu menteri tu. Yang mungkin ambil gambar anak dia apa pula. Faham tak? Tu zalim. Tak boleh. Tak terlibat. Anak dia lara tempat lain, tu anak dia. Tapi mungkin dedah pula gambar anak dia, tak terlibat. Anak dia tak tipu mu. Pok dia tipu gitu. Apa kita marahkan mak dia pula. Faham? Jadi kalau ada ayat orang jangan bawa. Contohnya jiran kita, perempuan terkenal lah jiran kita. Kita tengok jumpa dengan orang lelaki lain kat bandar tu. Faham? Jangan cerita ke lelaki. Cerita haram. Tengok Islam dia jaga. Padahal betul lah tu bini dia, aku kenal bini dia. Dia sebelah rumah aku. Cakap dengan orang lelaki lain dalam kereta. Tak boleh cerita.
cerita dosa besar. Pasal benda tu aib. Faham lagi? Dan nak cerita siapa? Cerita ke budak hak perempuan tu. Dia yang buat salah. Cerita ke dia. Faham? Mu cerita ke lelaki dia boleh jadi fitnah, boleh jadi perceraian dan sebagainya. Anak dia susah, siapa nak tanggung? Faham tak? Dia tak tengok lelaki dia. Oh, ada girlfriend lain. WhatsApp. Cik Moh, lelaki mu ni pimpin tangan dengan awet mana tak tahu ni. Tu jahat, tu setan. Faham lagi? Walaupun salah, tak boleh cerita. Kena tanya kat lelaki tu. Siapa nampak pimpin tangan semalam? Tu nang saya tu nak kahwin. Tak boleh pegang itu, kena kahwin dulu. Kata gitu. Mungkin cerita ke bini, mengamuk bini 3 hari 3 malam tak makan. Bini dalam buruh macam ke beg pingpong. Ni contoh. Faham? Siapa yang tolong tutup aib orang lain, Allah akan tutup aib dia sampai ke hari kiamat. Faham tak? Tapi kalau orang tunjuk ke aib kita, terima daripada Allah. Redha kerana kita dapat pahala besar. Faham? Tanda solat tak terima, kita masih kekal melakukan kemungkaran. Kerana inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanda kita solat kita dah diterima, kita berhenti buat maksiat atau semakin jadi kurang, semakin kurang. Faham lagi? Hukum gantung gambar manusia binatang di dinding. Jawabnya kalau jadi perhiasan rumah haram. Tak boleh. Dah tanya kita jawab, jangan tu. Dia tahu semua tak boleh langka. Nampak? Siapa suruh panggil aku? Jadi kita jawab ulama itu bukan ulama. Jadi zaman Nabi ni dia nak buat juga gambar-gambar bernyawa gini, tak boleh. Nabi kata ginilah kalau nak juga gambar yang tidak bernyawa. Jadi boleh. Jadi gambar kita bersanding, gambar kita bertunang, gambar masuk cicing, gambar tu boleh dalam album. Custom album pun boleh, masuk dalam laptop pun boleh. Musim-musim dulu. Faham? Tak payahlah post sini gambar duduk bersanding. Dia ingat comel kan? Congok situ buat boh simpang lah. Hak hiasan dinding, hiasan rumah, benda tak menyambut boleh. Minat benda, kereta, motosikal, lori. Mutung dia minat. Manakah? Superbike lah. Superbike buat kat rumah. Tak ada ulama kata haram. Kat pintu dapur Ducati. Pintu bilik Vespa. Pintu depan apa benda ni Harley Davidson. Tak ada masalah. Tak ada ulama kata haram. Perempuan minat benda. Napis satang, Peru jambang, tak ada masalah. Gambar hari kerja, gambar bunga, gambar bukit, gambar patah, buah gigi, boleh, tak ada masalah pun. Jangan benda-benda yang hidup. Pak Nabi pernah masuk rumah Aisyah, ada gambar burung. Nabi marah. Apakah hukum peluk anak patung sebagai bantal? Ni anak dara ni. Tak ada laki ni. Suruh nikah aku. Peluk anak patung. Jawabnya boleh. Kalau kita ni masih kanak-kanak, boleh. Sedap musuh dia. Jadi begini, patung-patung ni untuk kita orang dewasa dah boleh. Tak salah buat kepala tidur ke apa. Untuk anak boleh. Untuk baby kita sebelum dia balik. Mok main anak patung. Ayo main Ultraman. Dia bagi keluarga rengong. Dia untuk anak je. Anak semua jenis main boleh. Ultraman boleh, Superman boleh, Cicok Man boleh, JKK Man pun boleh. Mak nak main boleh, mainkan untuk anak boleh. Ayah nak mainkan juga benda-benda patung itu, main untuk anak. Main seorang tak boleh. Yang haruskan untuk budak-budak. Ni kita pakai gantung lah kereta. Biasanya kancil, biba. Belakang Spiderman 2 ekor. Tepi
ninja turtle. Mana? Ni, bilik ni apa cicak meng duduk. Depan tu macam-macam apa tak nampak kereta. Ada. Dasar jadi perhiasan. Penjelasan je takut nak penjelasan yang besar gambar ni. Kalau gambar betul. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun. Sesungguhnya malaikat rahmat ni tak suka masuk dalam rumah yang dihiaskan benda-benda bernyawa dalam rumah. Faham? Siapa-siapa. Tak kira. Tapi kalau untuk pelajaran boleh. Di universiti, di kelas, di pejabat pelajaran, di hospital, di tadika tu boleh. Untuk pelajaran. Kan ada kan? Nak biar dia boleh dah A ayam, B bering pala. Jadi dia tengok perlu anak batal binatang ni siapa. Pasal apa dia jadi dulu? Sebab dia suka tengok artis-artis. Dia tak tengok Sahih Muslim, dia tengok Sahih URTB. Dan okay, kita ada masa 22 minit saja. Kawan kan? Dia tengok hati-hati tidur kan, dia buat gambar dia. Katil ni katil saya penuh dengan anak patung. Kita tidur je. Wah, dia tidur je. Bukan marah suka dia, tapi hak benda tak boleh, tak boleh lah. Anak peluk, benda lain. Anak patung besar peluk. Apa hukum mengupak dan mengadakan cerita? Allah lebih tahu dah, takkan nak tanya juga. Haram dah, takkan sunat pula. Orang ada cerita hal buruk laki kita, kalau kita tahu, kita marah tak? Macam tak cerita buruk laki orang. Orang ada cerita hal benda tak molek tentang bini kita suka tak? Tak, jangan cerita hal orang. Nak cerita boleh, nak cakap panjang boleh, cerita hal baik. Tapi cerita hal baik ni orang tak boleh yang lah. Cerita lima orang, kita cerita yang baik. Marah dia orang, kita cerita yang jahat, orang suka. Sebab manusia ni gambar orang jahat. Assalamualaikum, Waalaikumsalam ke Cik Ani. Lama tak tengok. Orang gemak leleng. Dah ada cerita apa? Ni lah nak khabar pengarah kita tu lah. Dah apa pula? Oh, dia masuk kerja pukul 8 dulu ni. Lepas tu, dia masuk dalam ofis, dia buka pintu dulu, baru dia masuk. Lepas tu, dia buang kok, dia sangkut kat kursi. Lepas tu, dia pun duduk, buka laptop. Lepas tu, dia buka, dia buat kerja apa yang tak habis, dia buat waktu tengah hari, dia pergi makan. Cerita benda muni cik ni. Jadi, cerita yang baik, orang marah. Ada, orang tak suka dengar. Orang nak cerita yang orang tak suka dengar, orang yang orang marah. Waalaikumsalam. Dengar je. Boleh kita. Boleh tak? Nak cakap bahasa. Beres tadi. Jahat kita ni. Nak cerita buku orang. Buku orang yang suka ponting dalam kerja. Bagus. Ponting lagi. Kalau kita majikan, staff kita suka ponting kerja, kita suka tak? Tak suka. Jangan buat kau orang lagi tu. Andaikan kita tu menjadi orang lain. Itu saja. Nah, kalau kita berjual, jangan tipu orang beli. Kalau kita jadi pembeli, dia suka tak kita tipu kita? Tak suka, jangan tipu orang. Comelnya Islam dan begitu mudah. Yang jahat nafsu kita. Apakah hukum jima isteri lepas haid? Jangan isteri belum mandi hadas pada ketika itu. Jawabnya tak boleh. Dia kena suci daripada darah dan mandi. Dua syarat. Allah kata hatta yatuhurna, sampai isteri kamu kering darah. Fa iza tatahharna, dan selepas itu dia pun mandi, baru boleh. Lagi dua syarat. Jangan buat lapor gitu. Hukum boleh tengokkan solat. Tengok kalau sampai mandi perkara yang sampai tak haram, makruh saja. Zuhur 1.30, dia semayang 3.30, makruh saja. Tapi kalau sedikit, harus. Zuhur pukul 1.30, dia semayang pukul 2.30, harus lagi. Itu waktu jawas. Sampai ke ujung-ujung nak masuk asar, sikit lagi, haram. Kalau sengaja. Solat fardu merupakan solat yang wajib atas semua umat Islam. Solat yang ditinggalkan taklah digantikan. Bagaimana pengiraan solat yang kita tinggalkan? Adakah dia kira semenjak kita dilahirkan atau cukup umur?
kira semenjak cukup umur lah. Takkan jauh lahir pula wali semayang. Faham tak? Balik umur 15 lah, 14 lah. Dia kira kita hutang bukan lagi semayang, hutang tak tutup aurat dan sebagainya. Dengan umur balik ni paling awal 9 tahun, paling lewat 15. Ada orang dia kata 26 tak semayang. Kata apa budak ayah dia tak balik lagi. Umur apa 26? Itu dah balik tak keluar mandi. Keluar rumah perempuan pakai pakaian sendat hingga menampakkan susuk badan. Apakah hukum kita yang melihat pula? Dua. Yang pertama, dia pergi pakai ketat-ketat tunjuk body kat orang. Kita lelaki-lelaki tak ada kena-mena, kita tengok body dia pula. Jawabnya dua-dua salah. Dua-dua salah. Sebab body perempuan ni tak kira lah gemuk ke kurus ke kepek pak semegi, dia memang mengancam nyawa. Dia kira begitu. Tak usah kita ni orang Malaysia ni try dekat Afrika, orang hitam tak pakai seluar, pakai daun di sini. Dah coli tak pakai, tak black, hitam beletung. Muka lama seluk pula ni. Lepas tu conteng pula gambar macam anak lembu dah penuh sini. Lepas tu tebuk pula telinga ni, masuk batang kayu. Mulut pula ni letak piring kat mulut. Masuk piring duduk kat mulut. Ada tak orang masuk minat? Ada tak? Ada bergebu-gebu masuk minat. Itulah jenis perempuan. Jadi tak usah pakai ketat-ketat sangat lah. Nak lebih, nak ketat, nak seksi di rumah, bukan di luar. Sebab orang lelaki tak boleh tengok. Bila tengok jadi susah hati. Kalau tengok perempuan ada rasa tak? Cik Islam, ada rasa tak? Ada rasa? Ada rasa? Ada rasa tak? Siapa tak ada rasa? Tengok apa, saya tak rasa Ustaz, saya tak rasa sikit pun. Mati pucuk. Tak rasa tau. Berat tenang tau. Jadi tak boleh, tak payahlah dia ketat-ketat sangat. Pasal awak punya body tak macam lelaki. Lelaki pakai baju perang pun tak seksi. Orang perempuan pakai baju lelaki tetap seksi. Perempuan pakai baju Melayu, pakai kain belakang, pakai GST. Geng rokok tinggi. Perempuan orang tetap tengok comel, tetap menggoda. Betul tak? Perempuan awak lelaki pancake, dia buat lelaki yang potong pendek, nampak comel juga. Betul tak? Padahal ni dada-dada ni baru dah hingga pendek. Kamu lagi nampak gembok. Faham tak? Nampak juga perempuan. Betul lagi beri nampak ni bekas-bekas gitu. Bahayalah rosok mata kan. Tapi perempuan ni suka orang tengok dia. Penyakit dia, tak apa sihat. Dia nak tunjuk body kat orang. Nak jogging tu jogging lah, yang bukan ketat tu apa pula. Dalam punggung tu macam resen pasuk. Dah siap kau. Itu sekali kita buat sesi fotografi, tapi awal sikit lah nak sahrai ni dekat Tasik Titi Wangsa tu. Ada 20 orang, geng-geng jubah ni. Pagi Ahad, rupanya duduk aerobik tu. Dia bawa lah kaset besar tu, ada dalam 70 orang pun, orang perempuan. Laki dia seorang je lembek je. Buat. Kita kata luar ni, pulak ni kanan duduk. Pagi-pagi hari ni, nampak tak nampak lagi. Ada dah situ. 70-80 orang. Oh, geng ni aerobik. Ketak-ketak belaka pakai ni. Aero kan? Aero nampak beat ni. Nampak? Ketak-ketak. Joget ikut tu lah. Depan dia punya tu seorang. Konduktor. Kontraktor tu depan. Jadi kita mari dekat. Lagi dia tengok aku mesti dia berhenti ni. Faham tak? Dia sigah kat ni. Pasal ni ramai set-set di bawah ni. Faham tak? Dan kita tak ada lalu kot lain, jangan lalu kot dalam tasik. Lalu kot tepi dia. Bila kita lalu kau kuat. Kasi nak pikul pun dalam ni. Kata mana, mereka tak umur. Jadi terangkat kita punya pion. Ada body gitu, kau puang kan? Kalau body biasa pun mengancam jiwa. Ini body besar. Pinggang cek cak kengga. Terus ada depan so kira dah. Geduk. Tak salah.
Tak pakai ketak-ketak kan. Tak ketak pakai di rumah. Tak? Pasal apa? Pakai kalau ingat jubah kalau kita 56 pakai 58. Faham tak? Biar besar gitu. T-shirt kita pakai M, pakai L lah. Jangan nak ketat awak ni nak tunjuk siapa. Yang bayar mas kahwin tu nak tengok body mu. Tak? Dia bayar mas kahwin. Ni orang tak bayar beras ni. Pergi tunjuk ada. Dia tak bayar mas kahwin. Tak? Yang bayar mas kahwin kan. Nak seksi di rumah. Faham tak? Barulah untung. Suami pun tak jarang. Tak suka keluar. Tak saya 3 kali. Goreng ikan tak akan laju. Memang suami kita bantah. Main golf bantah. Apa pasal bantah je mak? Tak apalah. Ada tai guruk mari rumah. Bagaimana nak melahirkan pemimpin yang adil untuk diri keluarga dan organisasi? Tidak ada keadilan menekan daripada Islam. Keadilan kadang-kadang kita tengok berlaku dalam negara kaum ini. Keadilan yang tidak bersumberkan tauhid. Apa pun agama dan obatnya. Syifa ulinas, agama itu obat bagi setiap manusia. Dalil orang yang paling jahat, obat dia agama juga. Mana orang yang paling jahat? Yang ada sertifikat jahatnya ialah banduan. Banduan ada sertifikat, ada testimonial, disahkan oleh mahkamah. Betul tak? Dia akan panggil ustaz juga pengajar. Yang lepas keluar daripada jail, hak mana ikut nasihat ustaz, dia tidak kembali berjenayah. Yang tak ikut nasihat ustaz masa kuliah dalam jail, dia akan balik berjenayah. Nampak? Jadi agama ni lah obat dia. Lawan dia, dunia tu lah. Dunia itulah yang menyebabkan organisasi itu jadi cacat. Pimpinan yang adil menjadi zalim. Dunia punya masalah. Apakah kita korek hidung ketika puasa? Hukumnya haram korek hidung orang lain. Dan orang tengah tidur ikut korek hidung orang mana boleh. Jawabnya tak batal. Kerana yang batalnya masukkan sesuatu dalam rongga batin. Ni batin ni lebih pada tulang. Ada orang korek hidung pada dalam. Ada orang korek hidung pada dalam mata. Allah gila tak tahu. Tak batal. Sebab kita korek hidung dalam kelompok. Kelompok ni tak batal. Batal ni lebih pada tulang. Tak? Telinga gitu kok tak batal, melainkan lebih pada gegendang. Dan awak ni sampai lebih pada gegendang, doktor pakar je. Doktor pakar. Ataupun kita masuk air, kita bubuh air. Kalau tak kita dikeluar balik tak berdengung, maka tak batal. Masuk air lepas tu berdengung, batal kerana dia lebih pada gegendang. Dalil berdengung tu dia sudah lebih pada batin. Kalau kau orang jari tak batal. Sebab tu orang buat tiap-tiap orang jari keliking dia hanya muat untuk lubang telinga dia saja dan tak akan kena gegendang. Korek dah habis 3 minggu pun. Tak. Dia ada tunjuk antara buat jari kelingking. Korek telinga, jari manis, tu pakai cicing. Jari atu ni, jari atu. Tu basuh berok. Dan basuh berok kat gini tu tangan. Jangan bonyong gini. Tak tujuan dia, tengok. Kita berok patah harap. Jari ni tu tunjuk. Ada tu. Ni beri. Ini. Imam Syafi'i rasa bersalah kerana terpandang betis seorang wanita. Kami kat sini bukan hanya betis, beha pun kami tengok. Nak pergi salat kat mana tabur hati pun selalu nampak betis. Dan nampak perempuan. Maksiat mata sukarlah kami nak elok. Mohon pendapat dan pencerahan. Baik, jawabnya memanglah Imam Syafi'i ni dia tengok betis tu bukan dia sengaja, diselok oleh angin. Satu hari angin datang, perempuan tu terkerakak kain nampak betis Imam Syafi'i. Susah hati Imam Syafi'i. Faham lagi? Kerana ternampak pada tak sengaja. Jadi kita ni duduk bandar KL, bukan duduk macam duduk tu di Ulu Langah tu. Faham tak? Atau bukit tu. Perempuan tak masalah betis duduk tunjuk orang tu nak buat benda. Kan orang nak betis pun. Tapi saat ni lah kita terikut dengan barat ni dia dah boring dah, habis lah. Buang baju habis lah. Mandi, naik bisikal, telanjang ni orang putih. Betul tak? Dia ni naik bisikal, cycling, mountain bike, telanjang, dia buang.
jadi lembu beliau. Jadi kita ni kullil mu'minin yaghudduna min absarihim. Katakan bagi orang laki-laki itu, jagalah sejaga-jaganya pandangan. Maknanya hak tak sengaja, maaf pada syarak. Jangan sengaja. Kita duduk kat traffic light, mari awet duduk sebelah, pakai skirt naik skuter. Allah Rabbi. Tak apa gitu. Yang tak boleh, Masya Allah. Tengok lama, tak boleh. Itu sengaja dah. Faham lagi? Jadi hendak pandanglah kita masuk dalam lift. Waktu pula mari Cina. Separuh orang ke dubik. Kita pun tengok ke lain. Senang. Yang untung. Itu betul. Walaupun tadi terpandang, tak sengaja. Tidak ditulis. Ni bila terpandang, siap GoPro ke atas. Ambil balik awak. InsyaAllah yang kita tak sengaja, tak ditulis. Yang kita bersusah payah untuk menjaga, itulah jihad juga namanya. Jihad nafsu. Mainlah ajak kawan-kawan yang tak solat supaya dia solat, ajaklah. Jom pergi solat. Mudah. Dia tak pergi, larang pula. Meh kita solat. Esok pula, meh kita solat. Tak solat, nanti kena seksa kubur. Faham tak? Jangan banyak-banyak. Dan jangan putus asa. Jangan berhenti. Seminggu dah aku khabar dia, malah layan aku. Terus khabar, pasal apa? Beri mulut. Mana tahu suatu hari hatinya terbuka. Bagaimana nak kerja itu jadi berkat? Nak jadi berkat, jaga syariat. Mana? Pertama, kewajipan dirimu dengan Allah. Yang kedua, bila orang duduk di pejabat, apa benda? Benda-benda yang tak boleh kita buat. Jangan buat benda. Jangan menipu dengan masa. Jangan gunakan salah guna harta pejabat dan sebagainya. Barulah dia jadi berkat. Jangan kena ni tak ada lebih lah, dia lebih ni. Dia lebih. Padahal dengan pejabat ni lah kita dapat kemudahan, boleh beli kereta, boleh menikah dan sebagainya. Jangan berkira, jangan bergaluh. Apakah masa muka tidak tegur sama Islam dalam sebuah organisasi? Jawabnya tak apa kalau kita duduk jauh. Jadi tak jumpa tak apa. Dia tak boleh jumpa menghadap, tak mau tegur. Tegur ni sekurang-kurangnya dengan senyuman. Tak mesti peluk senyum. Dia tak boleh bersisik. Kalau ada kes juga, jangan lebih 3 hari. Allah ra'i juga lah perbalahan kamu, tapi jangan lebih 3 hari. Tapi kita payah lah. Zaman ni memang payah. 3 tahun. Suami benarkan isteri berhias datang ke tempat kerja, tak boleh juga. Dia hanya boleh sedikit. Wala tabarrajna tabarrujal jahilatil ula. Ayat ni tak larang berhias, tapi sedikit saja. Lebih tak boleh. Nak lebih illa li mu'ulatihinna, untuk isteri, untuk suami kamu. Maknanya buka ni tak salah, merah menyala nak keluar rumah, merah untuk suami. Nak pakai baju lawa-lawa tak payah, mu lawa dah. Kalau kita habis, kita nak sapu makeup apa semua, kita tak yakin keaslian kecantikan kita. Banyak sangat tambah. Macam orang beli Ferrari yang Portrio, beli tu 1.9 juta, tapi dia tak puas hati waktu ke Sunway, toko Saint Mary, betul nak Saint Mary Viva. Faham tak? Beli boleh protong. Dia bagi gila. Dia tak yakin body asal Ferrari itu standard sudah comel. Jadi orang perempuan semuanya kalau tak Ferrari, Lamborghini. Itu saja. Jadi awak keluar factory itu, default setting tu lawa dah ke tak? Jadi kalau tambah banyak, tak yakin. Jangan tambah banyak kan? Sikit lah. Jangan tambah banyak. Dia comel ni kata-kata kita. Kata yang manis, lembut dan sebagainya. Asal lelaki dia kata masa kahwin tu tak nampak comel macam ni, dia jadi nampak comel. Sebab hati sudah suka. Bila hati suka rasa comel tak? Bila hati benci jadi uduh tau. Tengok masa orang kahwin semua comel belaka, tapi bila bercerai dia kutuk laki kutuk bini dia. Datang jahat. Tengok. Bila hati sudah tidak suka. Dan soalan yang terakhir lah. Tok Dang ni nak jawab semua ni. Boleh mari sekali lagi? Boleh. Ada lagi lagi ni soalan sikit. Jadi 30 sampai ke 6 sampai ke 36 soalan. 36 pula dah. 30 1 2 3 4 10 soalan tak ada jawab. 30 sampai 36. Patut ni 1 sampai 6.
kita mari balik. Bukan esok lah. Soalan terakhir, apakah hukum mengabaikan isteri dari sudut mental dan emosi walaupun nafkah zahir dan batin telah pun diberi? Ini masalah. Masalah rumah tangga, masalah. Dia besar daripada masalah jabat ni rumah tangga. Nabi kata orang laki-laki ni bila dia panggil bini dia kena mari. Iza da'ar rajulu imra'atah faltaqtihi walau kana ala tanur. Kalau suami kamu panggil kamu, ni nak kamu hukum dia. Kamu duduk sibuk di dapur, kena pergi segera. Maknanya kalau tengah goreng ikan, light bulb kuali. Lelaki panggil. Tengah bersih-bersih, tendang bersih-bersih. Suami panggil. Kalau boleh buat gitu, awak sudah patut diperaturan. Lagi. Suami pula, dia boleh halang isteri nak pergi rumah siapa-siapa, dia kata jangan keluar, kalau keluar haram. Ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha la'anan hal malaikatu hatta tarji'a atau kama qala. Mana-mana isteri yang keluar tanpa izin suami, maka dia kena laknat sampai dia balik. Teruk dia. Itu panggil kuasa-kuasa suami. Nampak? Walaupun dia nak pergi rumah mak dara dia. Faham? Kalau suami kata tak boleh, tak boleh. Walau bagaimanapun Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu suami yang baik dengan isterinya. Walaupun mu ada kuasa veto, jangan guna kuasa veto. Faham lagi? Itu yang terbaik. Dia nak pergi rumah mak dara dia nak tunjuk beg tangan baru. Ni mak dara dia kan. Lusa pula kawan dia ada buat birthday. Nak pergi kejap, nak hantar dia pergi kawan dia. Bukan hari-hari birthday. Minggu depan pula tak pergi dara nak sunat kat dia pergi. Nak jaga. Tak pergi saudara dia kan. Anak-anak dia biarlah. Cuma kita kata janganlah lama, lepas tu baliklah. Pasal ada nak mari rumah pula. Tu cara dia. Jangan blok semua benda. Pasal dia ada hati kau, bini kita. Dia ada perasaan kau. Betul tak? Lepas tu Nabi kata perempuanmu, binimu ni tulang bengkok. Jangan keras, patah. Jangan biar saja, makin bengkok. Betul tak? Mana ada benda yang kita turun, ada benda yang kita nasihat tak payah. Ada orang laki-laki semua dia keras. Semua tak boleh. Benda kita 20 tahun bini bersedih hati duduk rumah itu. Tak? Siang jadi perempuan. Pasal apa? Salah perempuan tu sendiri. Gaduh sangat nak berlaki, tak ada tengok lama. Tengok pakatan, muka handsome sikit jadi selalu. Pilih betul-betul. Beli kasut pun pilih lama-lama. 3 kali masuk lakda tak beli. Ayalah ini perempuan susah mobil. Tak. Dan tu kasut nak buah kat dua, ni nak buah atas katimu. Pilih boleh-boleh. Tak. Ni yang banyak. Mari jumpa saya, kena karate. Laki dia karate, terlajang dia jumpa saya. Mari rumah apa semua nak minta tolong. Nak kata salah tak, dia pilih. Dia yang pilih. Dia salah tak. Dia tahu dah, masa dia tunang, dia tahu dah. Tunang dia tu jual taekwondo. Dia tahu, dia nikah kau. Lepas tu dah tahu taekwondo, batalkan pertunangan. Sebab nanti bila kahwin, dia taekwondo mu. Ada, betul tak? Kelepuk-kelepuk. Aduh, faham bini. Aduh, apa ni kahwin. Silat ayuh, silat olahraga. Jangan buat laki yang gitu. Kalau nak cari laki jenis laki tu minat bunga-bunga. Kalau nak faham kita, tak laki. Ni cabut sini. Jadi walaupun begitu, jangan kita semua benda kita tak beli, tak boleh. Dia ada hati perut, dia melahirkan anak kita. Macam kita turut kan. Bini kita ni dia sama macam bapa dia kata sama, berahi shopping. Kalau jumpa seorang jemaah macam hari dia jumpa. Mana penuh je. Kau tu beg tangan. Pitih ada beg tangan. Dekat juga lagi beg tangan. Apa dia nak buat tak tahu. Jenis lagu tu dia tak sihat gitu. Dia. Dia paling baik beli pun semua. Jangan kita keras sangat. Toleransi tu biar ada, hubungan tu biar ada. Walaupun kita sibuk dengan jabat, kita kena ada juga kita akan beri sedikit ruang. Contohnya 3 hari dah aku sibuk. Petang ni kita pergi patah sekali. Kita pergi patah. Selfie. Dia rasa seronok. Dia lagu tu. Bini kita senang. Kita kuliah jauh banyak. Mu pilih, mu nak pergi mana? Ni kata aku nak pergi Penang. Ni aku nak pergi Melaka. Ni aku nak pergi Bukit Tinggi. Okay, pilih. Bawa. Tak. Tapi tak tahan kau. Kalau duduk 3 orang sekaligus, jam. Kita keluar tak bawa dia, jam.
Dia duduk 3 orang, dia akan shopping. Mana kedai-kedai lagi ada shopping. 3 orang, gini, mampu kerah. Orang nombor 1 dulu pakai sempu maintain kan. Bila ada madu nombor 3 ni, orang nombor 3 ni ada orang KL ni. Basuh kat kedai 180 basuh jangan. Kalau 3 orang masuk basuh basuh rambut tu. Korang. Bukan benar. Tapi gitulah orang perempuan ni gitulah. Memang kita ni gitu. Bagi dia lah. Sebab dia melahirkan anak kita tu kemungkinan mati, keluar darah dan sebagainya. Faham tak? Yang terbaik khairukum li ahli, terbaik untuk dia. Bini kata tolong bang, tolong kalau lalu kot syurga belilah beg tangan 150. Kita cerakah kita. Hei! Orang yang cantik macam awak takkan beg 150. Baby dia, situ 200. Buat gitu, ajar buat gitu ke bini kita. Bang beli tu bang, beli Samsung 600 tu. Hei! 600. Apple C. Awak kau layak dengan muka awak 2007. Beri lebih apa? Bang kalau pergi kedai mah kat Coket beli yang kata 2 gereng. Hei, 2 gereng mana awak orang lawa bini saya. Suku kilo. Lewat gitu. Lewat gitu. Faham tak? Pasal dia bergadai nyawa melahirkan anak kita. Beri lebih. Betul tak? Buat gitu. Barulah dia tak marah kalau kita kahwin pula. Dan insya-Allah kalau tak banyak pun sedikit kita dapat ilmu pada pagi ini, mudah-mudahan Allah berkati tempat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.